Okey, kita teruskan dengan statistik kebolehpercayaan instrumen kajian. Okey, kebolehpercayaan dalam sesuatu penyelidikan ni boleh merujuk kepada keupayaan sesuatu kajian untuk peroleh nilai yang serupa apabila pengukuran yang sama diulangi. Jika pengukuran yang sama dilakukan pada kali kedua atau ketiga dan seterusnya bagi nilai dan akhirnya memberikan nilai yang serupa macam pada pengukuran pada kali pertama, maka kajian yang dilakukan tu adalah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. So, terdapat beberapa kaedah yang kita guna untuk membina kebolehpercayaan pengukuran dalam penyelidikan kuantitatif ni. So, yang pertama kaedah ujian prapaskah, yang kedua pemisahan separa, dan yang ketiga konsistensi dalaman. Okey, first kita tengok kepada kajian ujian prapaskah. Prapasca atau prapaskah. So, mana-mana je lah. Okey, untuk untuk kajian kaedah ujian prapaskah ni, dia punya nama lain adalah retest reliability. Kalau ujian yang sama diberikan pada kali yang kedua dalam jangka masa yang tertentu dan keputusan akhirnya dapat keputusan yang sama dengan kali pertama, jadi ujian tersebut dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. So, contohnya kalau ada buat satu kajian, bagi satu soal kaji selidik kepada mana-mana satu dekat satu sampel. So, awak dalam jangka masa yang tertentu, contoh pada minggu ni awak buat ujian tu pada sampel tersebut dan awak test dia punya keputusan. Lepas tu buatlah ujian statistik ke apa kan. So lepas tu minggu depan pula awak buat test yang sama. Pada minggu depan tu awak buat test yang sama, buat juga ujian yang sama. Lepas tu awak bandingkan keputusan dia. Kalau keputusan yang kali kedua ni sama macam keputusan pada kali pertama, maksudnya ujian awak tu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. So ni adalah konsep bagi kaedah ujian prapaskah lah. Okey, untuk kaedah untuk ujian prapaskah ni, pengkaji perlu memilih satu kumpulan subjek yang antaranya yang bilangan subjek antara 30 hingga 50, di mana subjek ni harus mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek populasi kajian yang untuk dijalankan ujian prapaskah ni. Okey, contoh ada satu macam tadi saya dah bagi contoh satu kan. So sekarang contoh yang lain, satu ujian EQ yang sama diberi kepada sekumpulan subjek kajian rintis pada bulan Januari dan bulan Jun. So, keputusan menunjukkan bahawa kumpulan subjek tersebut memperolehi skor yang sama dengan kedua-dua ujian pra dan pasca, iaitu mempunyai nilai perkali korelasi yang tinggi. Maka ujian EQ itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan sesuai digunakan untuk menguji subjek dan populasi kajian. Okey. So, bila dia buat ujian EQ tu, untuk keputusan yang pertama tu, untuk kali pertama dia buat ujian, dia check dulu dia punya korelasi. So, bila kali kedua dia buat korelasi, so macam mana kita nak tahu bila macam ni, bila dia buat tu keputusan dia sama kan, buat ujian kali pertama dan kali kedua, dia punya ujian tu skor yang sama, maksudnya nilai perkali korelasi awak tu adalah tinggi. So, apa perkali korelasi adalah nilai R yang kita dah study pada sebelum ni tu. So, maksud nilai R awak tu adalah tinggi. Jadi, bila nilai R awak tinggi, maka ujian EQ awak tu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh digunakan untuk menguji subjek dan populasi kajian untuk yang seterusnya. Ya. So, sekarang ni adalah jadual kebolehpercayaan instrumen kajian. So, ini adalah perkali korelasi. So, ada 1, 2, 3, 4, 5 level. So, kalau perkali korelasi R awak antara awak dapat 0.96 hingga 1, maksudnya awak punya kebolehpercayaan tu kurang. So, tindakan awak, konsep dalam item-item instrumen awak tu kena baiki.
Okay, contoh awak buat edarkan soal kaji selidik. So dalam borang soal kaji selidik tu ada item-item dia kan. So konsep dia tu awak kena ubah ataupun awak kena baiki. Okey, seterusnya untuk 8 korelasi R 0.8 hingga 0.95, maksudnya keboleh percayaan awak tu sangatlah tinggi dan memuaskan. So maksudnya item-item dalam borang soal kaji selidik awak tadi tu sesuai digunakan. Kalau awak punya R dapat 0.65 hingga 0.79, maksudnya awak punya keboleh percayaan memuaskan. So item-item yang awak buat tu boleh digunakan. So memang okey untuk digunakan lah, sesuai digunakan dan boleh digunakan berbeza tau. Sesuai digunakan maksud awak punya memang elok. So boleh digunakan ni maksudnya masih lagi mencapai tahap yang selamat lah awak punya item-item tu. Tak perlu nak kena tukar. So still boleh digunakan. Okey, untuk R nilai awak 0.5 sampai 0.64, maksudnya awak punya rendah dan kurang memuaskan. So sebilangan item awak tu perlu diubah sesuai dan ujian keboleh percayaan boleh dilakukan semula. So kena start pada awal balik, maksudnya kena buat 2 kali ke macam tu. Okey, kalau bawah daripada 0.5 maksudnya terlalu rendah dan tak memuaskan. Instrumen kajian awak tu tak sesuai dan item semua awak perlu ubah sesuai, dan bila awak ubah sesuai awak punya item dan instrumen awak tu, konsep sekali lah. Konsep tak perlu tukar, cuma instrumen dan item tu, maksudnya bila awak ubah sesuai balik, awak kena start balik ujian, try balik ujian keboleh percayaan tu, maksud awak kena cari dia punya R. Okey, lepas tu awak kena lakukan dia punya R. So kalau R keluar nilai yang sama daripada, contoh untuk kaedah ujian prapaskah ni kan ada 2 kali. So yang pertama dengan yang kedua. So kali pertama tu awak dapat yang sama dengan kali kedua awak dapat yang sama dengan kali pertama. So maksudnya awak punya ujian tu dapat nilai yang sama, maksudnya korelasi awak tu tinggi lah. So sekarang ni awak kena faham konsep korelasi ni. Kalaulah dia punya korelasi tu lebih daripada 0.95 sampai 1, maksudnya kurang memuaskan. Kalau dia berada pada 0.8 dan 0.95, dia tinggi dan memuaskan. Dan kalau dia rendah daripada 0.5, maksudnya dia tak memuaskan langsung. Okey. So kita teruskan dengan kaedah pemisahan separa. Okey, untuk kaedah pemisahan separa ni, item dan suatu ujian tu dipisahkan kepada 2 kumpulan item, iaitu 2 bahagian secara awak. Contoh awak ada macam tadi borang soal selidik tu kan, awak buat ujian, lakukan ujian tu, mula awak bahagi dulu item dalam awak punya borang soal kaji selidik. Contoh lepas awak dah bahagi kan, suruh sampel awak jawab soalan tu. Lepas tu nanti mesti awak nak analisis kan, berapa orang jawab bahagian ni, berapa orang jawab ni, berapa orang jawab ni. So benda-benda yang ada dalam tu awak bahagikan kepada 2 kumpulan. Dalam borang awak tu awak bahagi kepada 2 kumpulan. Lepas tu buat, dia akan jadi 2 bahagian. So awak buat, jalankan ujian tu. So awak jalankan ujian statistik pada 2 bahagian tu. Lepas tu awak tengok nilai korelasi dia antara kedua-dua kumpulan skor tu. Lepas tu kalau nilai korelasi bagi kedua-dua bahagian tadi tu tinggi, maksudnya item yang awak buat dalam awak punya borang soal selidik tu mempunyai keboleh percayaan dalaman yang tinggi. Okey. Kalau nilai perkali antara 0.65 hingga 0.95 menunjukkan keboleh percayaan yang memuaskan. Kalau R awak tu rendah, maksudnya item soal selidik awak tu dia mengukur konsep berbeza ataupun kurang boleh dipercayai. So awak kena ubah sikit lah awak punya item tu. So kalau nilai lebih tinggi daripada 0.95, maksudnya awak punya item tu memang sama sebiji dan bertindih. Jadi tak sesuai lah bila item awak dalam borang soal selidik tu bertindih, sebab soalan yang sama kan, lebih kurang je. Sebab tu tak boleh. Okey. Kita teruskan dengan
kaedah konsistensi dalaman. Okey, kaedah konsistensi dalaman ni dia melibatkan perhitungan nilai korelasi antara skor setiap item dalam ujian dengan jumlah skor bagi semua item dalam ujian. So, ciri-ciri bagi konsistensi dalaman ni, item yang mempunyai nilai korelasi yang tinggi dengan skor indeks ujian dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi, manakala item mempunyai nilai korelasi yang rendah pula dikatakan mempunyai kebolehpercayaan rendah dan itu boleh disingkir daripada ujian tersebut. Okey, senang macam ni. Konsistensi dalaman ni, awak kira nilai korelasi setiap item awak tu untuk setiap soalan yang awak, item yang ada dalam borang soal selidik awak tu tadi. Contohnya borang soal selidik tu, setiap satu tu awak kira. Lepas tu untuk secara umum pun awak kira juga, semua umum bagi satu soal, borang soal kaji selidik tu awak kira juga. Untuk setiap item pun awak kena kira. So, awak kena tengok item yang nilai korelasi tinggi dengan indeks, maksudnya yang umum tadi tu, skor indeks tu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Kalau nilai korelasi dia rendah, maksudnya item awak tu kena buang daripada awak punya kena dibuang daripada ujian tu. Maksudnya awak tak boleh masukkan lah dalam awak punya borang tadi tu, tak boleh lakukan ujian tu. So, cara yang biasa kita guna untuk mengira perkali boleh diguna perkali kebolehpercayaan alfa. Cara biasa yang kita guna adalah dengan mengira perkali kebolehpercayaan alfa Cronbach. Biasa ada satu, selain daripada perkali korelasi macam kita guna ni, ada satu lagi perkali yang kita boleh guna. So, kat sini adalah alfa Cronbach. So, perkali alfa Cronbach ni, kalau dia punya result antara 0.65 hingga 0.95 dianggap memuaskan. So, Cronbach ni awak just tahu nama dia, tak perlu tahu konsep dia. Okey, sekarang kita teruskan dengan ujian Q kuasa 2. Okey, ujian Q kuasa 2 ni adalah ujian bukan parametrik yang biasa kita guna, yang sangat biasa digunakan untuk skala nominal dan skala ordinal. Dan dia perlukan data nominal ordinal dalam bentuk bilangan atau frekuensi, dan merupakan ujian statistik bukan parametrik yang tak perlu data kajian bertaburan normal. So, ada dua jenis. Yang pertama, ujian Q kuasa 2 untuk kebagusan, dan yang pertama ujian Q kuasa 2 untuk kebagusan, dan yang kedua adalah ujian Q kuasa 2 untuk kebebasan. Okey, syarat-syarat sebelum kita guna ujian Q. Okey, yang pertama adalah skala pengukuran nominal atau dominal. Awak kena kumpul data daripada sampel dalam bentuk frekuensi. Okey, yang kedua persampelan awak. So, yang ni wajib, maksudnya untuk syarat ujian Q kuasa 2 ni, awak kena pilih subjek dalam sampel awak tu, subjek dan sampel awak tu kena pilih dalam populasi secara awak, bukan awak pilih. So, secara awak kiranya just ambil je maksudnya. Okey, yang seterusnya kebebasan pemerhatian. Setiap pemerhatian perlu dibuat ke atas subjek yang berasingan dan tiada subjek yang dikira lebih daripada sekali. Okey, yang keempat, frekuensi yang dijangkakan. Apabila saiz sampel kecil, frekuensi yang dijangkakan yang minimal untuk ujian Q kuasa 2 adalah 5. So, cara untuk kira ujian Q kuasa 2 saya tak nak tekankan sangat dalam kita punya topik ni. So, kita boleh teruskan dengan ujian T. Okey, so kalau boleh ujian T ni sebab saya rasa senang je nak kira dia, kalau boleh ambil fokuskan sikit lah pada ujian T ni. Okey, ujian T ni adalah satu ujian statistik inferensi yang biasa kita guna untuk membandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data selang atau nisbah. Okey, biasa kita guna untuk tentukan sama ada sampel ni berasal daripada sampel yang kita ada tu berasal daripada populasi yang sama ataupun tak. Okay, syarat ujian T, skala pengukuran awak tu kena selang atau nisbah. Okey, skala data selanjar yang juga merupakan skor dan nilai dengan jarak yang sama antara satu sama lain. Lepas tu persampelan rawa. Okey, macam tadi, macam ujian Q punya, dia kena subjek tu kena kita pilih secara rawa.
Lepas tu normality, data dalam populasi perlu bertaburan normal. Okey, ada 4 jenis ujian T. Yang pertama, sampel bebas. Yang kedua, pengukuran berulangan. Lepas tu yang ketiga, sampel padanan. Yang keempat, satu sampel. Yang satu sampel ni yang kita akan fokus cara pengiraan nilai T bagi satu sampel ni. Kita akan fokus dalam, saya akan tunjuk dalam kita punya topik ni. So yang lain saya tak akan tekankan sangat. Okey, ujian T ni kita guna untuk kes-kes yang seperti berikut. Yang pertama, saya sampel ada 10 subjek dan ke atas. Lepas tu variable bersandar diukur dalam skala selang atau skala nisbah. Lepas tu taburan populasi adalah normal. So sama juga syarat dia lebih kurang je macam syarat. Lepas tu kajian yang awak lakukan tu adalah untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan signifikan tak antara dua kumpulan data awak tu. Okey, so sini masuk pada ujian T satu sampel. Okey, satu sampel. Ujian T satu sampel ni kita guna untuk bandingkan skor min sampel dengan skor min populasi. Guna apabila data yang kita ambil tu memenuhi semua syarat ujian T, iaitu data selang atau nisbah dan taburan sampel adalah normal. Dan benda ni biasanya berlaku pada saiz sampel yang lebih besar daripada 50. Okey, ni adalah formula bagi nilai T. So macam nak kira nilai T ni, formula dia X tolak T sama dengan X. Nilai X ni adalah kita punya skor sampel. Maksudnya data awak tu. Lepas tu mu ni adalah skor min populasi. So ni adalah min. Kita dah belajar kan apa tu min sebelum ni. Lepas tu yang bawah ni adalah ralat piawai min sampel yang dikira sebagai sisihan piawai bahagi dengan punca kuasa 2 N. N ni adalah nilai kita punya bilangan sampel kita. Okey, kalau tak faham boleh tanya saya. Okey, sekarang kita boleh tengok pada contoh terus. Okey, seorang fasilitator kursus nak tahu sama ada peserta kursus motivasi yang bilangan dia adalah sama dengan 75 orang. N ni adalah sama dengan 75 orang daripada sekolah menengah Taman Universiti Indah ni mewakili tahap umur semua pelajar sekolah tersebut. So diketahui bahawa umur purata bagi pelajar sekolah tersebut adalah 14.50 tahun. So ni daripada 75 pelajar tu ada ni adalah bilangan data bagi semua 75 orang peserta kursus tu. So ni student tu 75 orang punya student, 75 umur bagi student yang join kursus tu. So daripada ni dia dah bagi kat sini purata bagi umur dia orang adalah 14.50. So maksudnya purata bagi para pelajar sekolah dia, bukan yang peserta tau, para pelajar sekolah, maksudnya populasi dia punya ni. Okey, populasi min dia adalah sama dengan 14.50. So macam mana nak tahu? So sekarang ni kita teruskan nak kira macam mana nilai T. So cara untuk kira nilai T, memula awak kena nyatakan dulu awak punya hipotesis null dengan hipotesis alternatif. So awak dah belajar dah sebelum ni apa tu hipotesis null, apa tu hipotesis alternatif. So hipotesis null awak adalah tahap umur peserta yang menghadiri kursus motivasi tak mewakili tahap umur semua pelajar sekolah menengah Taman Universiti Indah. So untuk hipotesis alternatif awak itu HA, tahap umur yang menghadiri kursus motivasi mewakili tahap umur bagi semua pelajar sekolah menengah Taman Universiti Indah. So mula yang pertama awak kena kira ralat piawai. So ralat piawai awak kat sini awak dah ada formula dia. Yang bawah ni kan adalah ralat piawai. So ralat piawai awak kena ambil sisihan piawai bahagi dengan punca kuasa N. N ni adalah jumlah pelajar awak tadi. So kita dah ada sisihan piawai. So macam mana nak cari sisihan piawai sebenarnya?
So dalam soalan memang dia dah bagikan sisihan piawai, tapi sebenarnya kalau dalam soalan tak bagi sisihan piawai, awak kena kira sendiri macam mana nak cari sisihan piawai. So kita dah belajar sebelum ni pada topik yang kedua. Topik yang kedua. So daripada situ awak boleh kira macam mana dia punya sisihan piawai. Sama juga kalau dalam sampel tu, dalam data dia bagi tu tak ada mean, tak ada apa-apa kan. So awak kena tak ada mean sampel, tak ada mean populasi, dia tak bagi tahu mean sampel. So awak kena kira. Kita tengoklah soalan nak apa. Okay, so kat sini formula untuk mencari nilai ralat piawai itu adalah sisihan piawai bahagi dengan punca kuasa N. So sisihan piawai kita 1.2451 bahagi dengan punca kuasa 75. So kat sini awak dapat guna kalkulator je 0.1438. So baru dapat ralat piawai. Sekarang nak cari nilai T. So macam mana nak cari nilai T? Kita dah ada formula tadi kan, X tolak dengan mu. Mu kita ni adalah mean kita. So mean bagi populasi kita bahagi dengan kita punya ralat piawai. So kita punya kat sini ni X ni sebenarnya adalah kita punya mean, sebenarnya mean sample. So mean sample macam mana nak cari? Mean sample awak ni awak campur semua, lepas tu bahagi dengan 75. So dapatlah mean sample. So dapat 15.52 tolak dengan 14.50, iaitu kita punya mean populasi bahagi dengan ralat piawai yang awak dapat sebelum ni. So guna kalkulator dapat jawapan dia. So sekarang nak tentukan darjah kebebasan. So darjah kebebasan ni nilai N awak 75 tolak dengan 1. So awak dapat darjah kebebasan. Okey. So awak akan dapat satu nilai kritikal, awak akan dapat satu jadual nilai kritikal bagi taburan T. Okey, saya tak letak kat sebab ni saya tak nak fokuskan sangat sebab complicated. Bukan macam, kalau boleh saya tak nak masukkan lagi dalam silibus. Nanti kalau saya nak masuk, saya akan lampirkan video yang lain. Okay, untuk taburan T. So daripada taburan jadual tu, awak boleh tengok pada darjah kebebasan awak tu, iaitu 74 pada nilai P awak 0.05. Nanti awak akan dapat nilai T kritikal awak adalah 2.009. So kalau awak tengok T kiraan awak ni lebih besar daripada T kritikal yang awak dapat. So T kritikal ni sebenarnya awak dapat daripada daripada table bagi nilai kritikal tu. Okay, so awak dapat 2.009. So daripada 2, maksudnya bila awak dah tengok T kiraan awak lebih besar daripada T kritikal, maksudnya hipotesis null awak tu ditolak. Sebabnya, so kat sini keputusan ujian tu menunjukkan bahawa terdapat perbezaan umur sampel dengan populasi, iaitu tahap umur peserta yang menghadiri kursus motivasi tak mewakili tahap umur semua pelajar di sekolah menengah Taman Universiti Indah. Itulah konsep bagi macam mana nak buat ujian statistik. So kalau boleh fokuskan kepada cara pengiraan nilai T ni, dan ni macam mana arah cara untuk saya tunjuk macam mana. Kalau ni baru untuk ujian T punya. So nanti kalau untuk ujian lain saya akan tunjuk contoh yang lain juga. Okey, untuk hari ni setakat ni sahaja. Kita akan teruskan dengan ujian lain, jenis ujian lain pada video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.